Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas sains kita dengan tajuk dalam topik bahan. Okay, tajuk yang seterusnya iaitu pengembangan, haba. Okay, tajuk kecilnya iaitu pengembangan dan pengecutan. Pengembangan dan pengecutan bahan. Jadi, kamu boleh buka buku teks kamu. Muka surat 154. Okey. Pengembangan dan pengecutan bahan. Okey. Hari tu kita belajar pasal haba ni, kita belajar pasal suhu, kita belajar pasal penggunaan termometer. Okey, dan cikgu ajar waktu termometer tu, dalam termometer tu adanya cecair merkuri ataupun cecair alkohol. Macam mana cecair merkuri dan alkohol ni boleh naik turun arasnya untuk menyukat suhu? Ini semua disebabkan oleh cecair itu sendiri, dia mengembang atau mengecut bila terima atau hilang haba. Jadi topik ni memang berkaitan rapat, berkait rapat dengan haba. Jadi nanti kita akan tengok di mana dalam dunia ni semua bahan, semua objek ada 3 keadaan. Ada yang dalam keadaan cecair, ada keadaan pepejal, ada dalam keadaan gas. Apa juga objek atau bahan yang ada di sekeliling kita dalam 3 bentuk ni sentiasa mengembang atau mengecut apabila menerima haba atau kehilangan haba. Jom kita tengok topik ni. Bahan akan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey. Kembang, terima haba, kecut, hilang haba. Kena ingat tu. Okey? Mari kita perhatikan situasi di bawah. Okey. Situasi yang pertama ni pasal Melia. Okey, Melia menuang air panas ke dalam botol minuman. Lalu menutup penutup botol itu dengan ketat. Okey, letak curah air panas dalam botol, lepas tu tutup cepat-cepat dengan ketat. Okey. Beberapa minit kemudian, dia mendapati situasi di bawah berlaku. Apa yang terjadi? Okey, ni apa jadi? Berlaku satu tolakan daripada dalam botol tu menolak penutup botol sampai tercabut, sampai melimpah keluar air. Apakah yang menyebabkan penutup botol terbuka? Okey, kita baca ni. Kenapa boleh terbuka? Siapa tolak penutup botol tu? Adakah hantu? Bukan. Jom kita baca. Udara yang terdapat dalam botol minuman mengembang apabila menerima haba daripada air panas. Okey, kalau kamu tengok ni dalam botol tu dia bukan isi penuh-penuh, masih ada ruang kosong. Kat situ ada udara. Udara tu telah dipanaskan oleh siapa? Oleh air ni lah, air panas ni. Jadi udara ni dalam bentuk gas. Okey, dalam bentuk gas. Bila dia terima haba, dia nak mengembang. Bila mengembang, dia terasa sempit. Dalam botol tu sempit. Jadi apa dia perlu buat? Dia perlu keluar. Macam mana nak keluar? Dia tolak penutup tu sampai tercabut. Okey? Melia mendapati menyebabkan penutup botol itu terbuka. Jadi siapa tolak penutup botol tu? Udara. Udara yang sedang mengembang. Sebab dia tak ada ruang nak pergi mana, dia terpaksa tolak penutup botol tu untuk keluar. Jadi penutup botol tu pun terbuka. Okey. Tapi macam mana dia boleh panas? Dari mana udara dalam botol tu boleh panas? Udara dalam botol tu menerima haba daripada air panas. Okey. Tengok situasi 2. Melia mendapati 2 gelas kaca bertindan. Bertindan maksudnya bawah dengan atas. Ada 2 keping. Okey. Macam inilah. Okey, bertindan. Dan sukar dipisahkan. Susah nak tarik, susah nak cabut. Ketat. Okey. Dia melakukan aktiviti di bawah bagi menyelesaikan masalahnya. Okey, tengok. Ketatnya gelas ini. Melia cakap. Jadi apa Melia buat? Dia dapat idea. Dia kata, masukkan ketulan ais ke dalam gelas. Dia masukkan dalam gelas yang atas. Apa jadi? Gelas berjaya ditanggalkan. Dapat tanggal dengan mudah. Macam mana tu? Apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Kita tengok situ.
Mengapakah gelas yang bertindan dapat dipisahkan? Jom kita baca. Apakah rahsianya? Okey. Apabila ketulan ais diletakkan ke dalam gelas kaca, gelas akan mengecut kerana kehilangan haba. Walaupun dalam keadaan biasa, suhu sekeliling tu dalam keadaan biasa, tapi bila ditambah dengan ditambah dengan ais dalam gelas, suhu gelas itu menjadi lebih sejuk dan suhu di persekitaran tu kita anggap sebagai panas. Jadi yang sejuk tu dia kehilangan haba. Okey? Okey. Sebab tu dia mengecut. Okey? Oleh itu gelas yang bertindan dapat dipisahkan. Sebab apa? Dia terasa sejuk. Okey? Apakah kesan terhadap bahan apabila menerima haba atau kehilangan haba? Bahan mesti mengembang kalau terima haba. Dan bahan akan mengecut apabila kehilangan haba. Okey? Jadi, kalau yang situasi dua ni kamu boleh buat di rumah. Kalau kamu hadapi masalah susah nak buka gelas yang bertindan, letak ais. So, nanti gelas atas tu dia akan rasa sejuk dan dia akan mengecut. Okey? Sebab dia kehilangan haba. Okey? Jom kita tengok tu. Apa tu? Ini tentang uji kaji. Ada 3 uji kaji kat sini. Okey? Ustaz seterusnya ada 3 uji kaji. Dan setiap uji kaji ni berkaitan dengan bahan dalam bentuk pepejal, bentuk cecair dan bentuk gas. Kamu kena faham uji kaji ni. Okey? Dia nak menunjukkan bagaimana pepejal, cecair dan gas ni akan mengembang atau mengecut. Okey? Sama ada ketika menerima haba atau kehilangan haba. Okey. Pengembangan dan pengecutan bahan. Tujuan memerhati kesan haba ke atas berbola besi. Okey, berbola besi. Berbola besi tu keras. Dia dalam bentuk pepejal. Okey, kita tengok situasi dia. Pertama, masukkan berbola besi melalui gelung. Ni ada gelung. Kat situ ada gelung. Okey, gelung dan lakukan pemerhatian. Mula-mula, langkah pertama tu, berbola besi tu boleh melalui gelung besi tu. Muat, tak ada masalah. Okey. Nombor 2. Nyalakan penenung Bunsen dan panaskan berbola besi selama 3 minit. Berbola besi ini dipanaskan. Okey. Nombor 3, buat apa? Masukkan berbola besi ke dalam gelung sekali lagi dan lakukan pemerhatian. Bila kita cuba yang kali ketiga ni, langkah ketiga ni, kita cuba kali kedua nak letakkan dalam gelung, bola itu tersangkut lah. Mula-mula tadi lepas. Bila dipanaskan berbola tu, bila kita letak nak masuk dalam gelung, tak muat, tersangkut. Kenapa? Kerana ketika ini berbola besi tu telah mengembang sebab menerima haba. Sebab dia dalam bentuk pepejal, kalau dia terima haba, dia akan mengembang. Mengembang sedikit. Okey? Macam mana pun dia tetap mengembang lah. Jadi sebab tu dia tak lepas melalui gelung besi tadi. Okey? Jadi kalau kat luar tu, kalau kat rumah kamu adanya besi-besi yang terdedah pada cahaya matahari yang lama apa kan, sebenarnya dia sedang mengembang sebab dia terima haba. Okey, walaupun tak nampak besar mana dia kembang, kita tak nampak sangat, tapi dia tetap mengembang. Sebab itulah ditunjukkan melalui berbola besi dengan gelung ini. Okey, tengok nombor 4, apa dibuatnya. Tadi dah dipanaskan. Sekarang ni rendamkan berbola besi. Okey, rendamkan berbola besi ke dalam besen kaca berisi air. Bila rendam, berbola besi itu akan menjadi lebih sejuk. Haba keluar. Apa berlaku seterusnya? Nombor 5. Masukkan berbola besi ke dalam gelung sekali lagi dan lakukan pemerhatian. Agak-agak apa jadi? Bila kita masukkan lagi sekali, berbola besi ni boleh melepasi gelung besi. Sebab apa? Sebab berbola itu telah mengecut. Okey, setelah kehilangan haba. Waktu biasa, okey, besar ni. Waktu dia terima haba, dia dipanaskan, dia mengembang. Okey, bila kita rendam dalam air, dia kehilangan haba, dia kecut balik. Okey, dia mengecut. Okey. Jadi kat sini kamu nampak yang mana besi ni, berbola besi ni dalam bentuk pepejal boleh mengembang, boleh mengecut. Bila dia kembang kecut, ni dia kesimpulan ni, soalan ni tanya.
Apakah yang dapat dirumuskan apabila bola besi dipanaskan atau disejukkan? Bola besi mengembang apabila dipanaskan kerana menerima haba. Dan bola besi mengecut apabila disejukkan kerana kehilangan haba. Itu sahaja. Okay? Ini untuk pepejal. Kita tengok uji kaji yang kedua. Memerhati kesan haba ke atas cecair. Itu tujuan dia tu. Tadi pepejal. Ini bola besi cecair. Okay. Bola besi pepejal. Okay. Yang ini ke atas cecair. Okay. Dia gunakan kelalang kon. Gunakan kelalang kon berisi dengan air berwarna. Okay. Tuangkan air berwarna ke dalam kelalang kon hingga penuh. Okay. Kemudian nombor 2 ni. Adanya salur kaca pada gabus. Ni. Salur kaca dengan gabus. Okey. Kemudian tutup kelalang kon dengan menggunakan gabus tersebut. Kita tutup kat sini. Nampak ni tutup. Okey. Tutup dia. Nombor 3. Letakkan kelalang kon ke dalam besen kaca yang berisi air panas dan lakukan pemerhatian terhadap aras air dalam salur kaca. Kat sini kita akan nampak. Kalau yang langkah 3 ni. Okey, cikgu lukis sikit. Okey. Kita ada salur kaca. Ada penutup tu. Okey, aku dah ada salur kaca kan. Lepas tu ada air berwarna. Okey. Bila letak dalam air panas, aras air berwarna ni akan naik tinggi. Okey, naik tinggi. Memenuhi salur kaca. Silap-silap boleh terkeluar. Boleh menyembur. Okey, bila diletakkan dalam air panas. Bila direndam. Maaf, okey. Kenapa boleh menyembur? Sebab ketika ini air berwarna ni sedang menerima haba daripada air panas. Jadi air berwarna ni dia sedang mengembang. Macam yang tadi botol air panas, okey. Cecair ni sekarang cecair okey, cecair tu dia tak ada tempat pergi mana-mana. Jadi bila dia mengembang dia akan tolak ke atas. Sebab itulah aras air berwarna ni naik ke atas. Sama jadi macam termometer merkuri atau termometer alkohol. Bila dia terasa panas, dia sedang mengembang. Bila dia mengembang, dia tak ada arah nak pergi, dia akan tolak ke atas. Sebab tu cecair berwarna ni naik ke atas. Okey? Ini ketika direndam dalam air panas. Okey? Kalau air sejuk pula, nombor 4. Kelalang kon diletakkan dalam besen kaca yang berisi ais. Dan lakukan pemerhatian terhadap aras air. Bila letak dalam ais, kita akan nampak dia punya salur kaca tu. Okey, air berwarna dia tu. Letak dalam ais. Okey. Dia punya aras tu, aras air berwarna tu akan turun sangat rendah. Okey, sebab apa? Sebab cecair berwarna tu sedang mengecut. Okey, kerana apa? Kerana dia kehilangan haba. Sebab keliling dia ni sejuk, ada ais. Jadi dia akan mengecut. Cecair itu yang mengecut. Okey? Sebab tu kita akan nampak kalau panas aras air naik. Kalau sejuk aras air berwarna menurun sebab dia mengecut. Sama macam termometer merkuri dan termometer alkohol. Okey? Jadi kat sini kita dah nampak dua jenis bahan. Okey, bahan satu pepejal, satu cecair. Dua-duanya akan mengembang kalau terima haba dan akan mengecut kalau kehilangan haba. Okey. Cuba tengok apa kotak kuning ni. Apakah dapat dirumuskan mengenai aras air dalam salur kaca apabila kelalang kon direndam dalam besen kaca berisi air panas atau ais? Apa dapat dirumuskan bila letak dalam air panas? Cecair berwarna mengembang apabila menerima haba. Kalau direndamkan dalam ais, cecair berwarna mengecut apabila kehilangan haba. Itulah ceritanya. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Aktiviti 3. Okey, yang pertama tadi pasal pepejal, bola besi pepejal. Kemudian air berwarna cecair. Yang ini pasal kesan haba ke atas udara. Udara dalam bentuk gas. Okey. Kita gunakan botol nombor 1. Masukkan muncung belon pada botol plastik. Maksudnya kamu ada botol. Okey, kamu ada botol. Botol kosong tak ada apa dalam ni. Ni botol kosong. Ikat dengan belon. Okey. Okey macam tu.
Nombor 2, rendamkan botol plastik ke dalam besen kaca yang berisi air panas dan lakukan pematian. Kat sini pun kita dah nampak apa jadi ni. Bila kita letak dalam air panas, kita rendamkan botol kosong tadi dalam air panas. Belon tu mengembang, mengeras. Kenapa boleh keras? Siapa tiup belon tu? Sebenarnya tak ada siapa tiup pun. Sebenarnya bila direndamkan dalam air panas tu ada haba, okey. Kemudian ni botol okey. Dalam botol tu kosong. Okey. Jadi haba daripada air panas masuk ke dalam botol. Jadi udara dalam ni sedang mengembang. Okey, sebab dia terima haba. Bila mengembang, dia akan membesarkan belon. Belon tu akan mengembang. Bukannya nak cerita belon tu kembang sebab dia kena panas. Bukan. Tapi udara dalam tu. Udara dalam botol tu yang sedang mengembang. Okay, kena faham Bukan belon tu yang kembang sebab panas. Tapi udara dalam botol tu yang mengembang. Menyebabkan belon tu pun kembang. Okay. Jangan keliru. Nombor 3. Botol tadi dengan belon tadi direndamkan dalam botol plastik, rendamkan dalam botol plastik ke dalam besen kaca berisi ais. Kalau air panas tadi, belon tu kembang. Sebab udara dalamnya mengembang. Sebab terima haba. Bila masuk dalam besen ais, udara dalam botol tu kehilangan haba. Sebab habanya dah keluar. Sebab persekitarannya sejuk. Jadi dalam botol tu udaranya sedang mengecut. Jadi belonnya akan mengecut. Mengecut. Sebab apa? Sebab udara dalam botol tu telah mengecut kerana kehilangan haba. Okey. Ini untuk gas. Okay? Uji kaji untuk gas. Jom kita baca ni. Kotak kuning ni. Apakah yang dapat dirumuskan mengenai saiz belon apabila botol plastik direndam di dalam besen kaca berisi air panas? Apa yang dapat dirumuskan? Saiz belon bertambah kerana udara di dalam botol mengembang apabila menerima haba. Yang dalam ais tu pula, saiz belon berkurang atau mengecut. Okey, berkurang. Kerana apa? Udara di dalam botol mengecut apabila kehilangan haba. Jadi yang kembang ni dan kecut dalam cerita ni adalah udara, bukannya belon. Belon tu hanya nak menyukat, hanya nak menunjukkan macam mana udara ni boleh kembang, boleh kecut. Bila terima haba, bila hilang haba. Jadi kamu kena faham, jangan keliru tentang 3 uji kaji ini. Dan yang penting kamu faham semua bahan dekat sekitaran kita dalam bentuk pepejar, cecair maupun gas akan mengembang bila terima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey? Jadi kita sambung kelas kita nanti pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.